Tidak pasti apa hak anda sebagai orang awam ataupun keliru tindakan apa yang patut diambil. Bersama kami, program Undang-Undang dan Hak Anda, jawapannya di sini. Saya Fikri Ibrahim. Saya Najwa Akila. Kembali kita minggu ini dengan pastinya tajuk yang berbeza, panel pun yang berbeza. Minggu ini kita nak berbicara tentang OKT. Bukan Oktober tetapi orang kena tuduh dan OKS orang kena saman. Bila kita bercakap tentang OKT, OKS ni, kita kena ada apa sebenarnya, Kila? Kita sebenarnya kena ada warrant untuk mengesahkan bahawa orang ni boleh ditahan ataupun boleh dituduh. Jadi untuk tahu apa itu warrant, kerana ramai, saya pasti ramai di rumah sana yang tertanya-tanya apa itu warrant. Jadi tanpa kita Tunggu lagi, kita perkenalkan. Yang pertama kita ada siapa, Akila? Yang pertama kita ada yang dihormati ACP Abdul Rahman bin Atan, ACP Perundangan Urus Setia Ketua Polis Negara. Apa khabar Tuan? Terima kasih Akila, terima kasih Fikri. Terima kasih kan sudi hadir. Untuk makluman semua, Tuan Abdul Rahman dicalonkan antara lelaki handsome dalam PDRM. Awak jangan tergugat. Yang kedua kita ditemani, ni dalam top 10 peguam bela terhandsome di Malaysia. Kita ada Mr. Bernard Lewis, peguam bela dan peguam cara. Apa khabar? Baik, terima kasih atas jemputan hari ini. Baik, bila kita bercakap tentang warrant ni, saya tertanya-tanya. Saya nak mulakan dengan Tuan Abdul Rahman. Adakah kita setiap serbuan ataupun penangkapan tu kita perlukan warrant, dan sebenarnya apa definisi warrant ni? Tuan Abdul Rahman, silakan. Warrant ini adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang kompeten, iaitu mahkamah. Dari segi pentadbiran keadaan jenayah, sebagai contoh PDRM, kita menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah. Jadi kembali kepada soalan Fikri tadi, peruntukan undang-undang yang menjadi rujukan utama bagi dalam kita menguatkuasakan undang jenayah, undang-undang prosedur. Kalau izinkan saya untuk menunjukkan bagi pemakluman, kefahaman kepada masyarakat, iaitu kanun prosedur jenayah. Di sini adalah merupakan satu prosedur yang menetapkan bagaimana untuk melaksanakan satu prosedur berkenaan dengan sama ada siasatan, penggeledahan dan juga meliputi isu-isu pendakwaan di mahkamah. Jadi pihak PDRM dalam kita menjalankan siasatan perlu terikat dan tertakluk kepada prosedur yang telah ditetapkan di dalam kanun prosedur jenayah sebagai contoh. Jadi di situ telah menetapkan cara bagaimana kita melaksanakan tangkapan, apakah dokumen yang diperlukan. Sebagai contoh dalam kanun prosedur jenayah ada menetapkan bahawa jika satu tangkapan itu memerlukan warrant, maka warrant hendaklah dipohon kepada mahkamah. Jelas. Ini adalah ditetapkan oleh undang-undang. Baiklah, penjelasan yang sangat cukup jelas ya. Itu definisi warrant. Sekarang ni kita nak tahu berapakah jenis warrant yang ada yang boleh dikeluarkan oleh pihak mahkamah? Terdapat dua jenis warrant tangkap. Satu adalah warrant tangkap jenayah dan satu lagi adalah warrant tangkap sivil. Warrant tangkap jenayah adalah bila seseorang itu telah melakukan jenayah dan beliau sepatutnya hadir ke mahkamah, tetapi pada tarikh pengurusan kes beliau tidak menghadirkan diri ke mahkamah, maka mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap atas permintaan pihak pendakwaan. Dan waran tangkap itu akan disempurnakan oleh pihak polis. Jika dibandingkan dengan sivil, seperti saman penghutang penghakiman dan isu berkenaan dengan kes-kes libel dan slander saman malu, right? Di dalam kategori tersebut pihak plaintiff akan memohon daripada mahkamah, seperti dalam kes saman penghutang penghakiman, jika defendant tidak menghadirkan diri ke mahkamah, maka pada tarikh yang ditetapkan, maka pihak plaintiff, peguam plaintiff boleh memohon untuk mendapatkan satu waran tangkap yang akan dilaksanakan oleh bailiff. Jenayah pihak polis, civil pihak bailiff yang akan melaksanakan waran tangkap tersebut. Dan jika polis, pihak
polis akan membawa OKS atau OKT tersebut ke sama ada ke balai ataupun ke mahkamah. Tetapi bagi yang civil, dia akan dibawa terus oleh bailiff ke mahkamah. Tidak ada penahanan dan sebagainya. Maksudnya bila polis sampai, dia kena mempamerkan waran tangkap sebegini kepada tertuduh, baru dia ada hak untuk ambil, betul? Tak semestinya. Okey. Itu adalah waran geledah formal untuk penggeledahan, tapi untuk orang persorangan ia adalah satu slip yang panjang yang saya percaya warna biru yang akan diserahkan kepada orang yang kita pihak polis ingin menahan. Dia harus pamerkan terlebih dahulu lah. Ya, harus dimaklumkan kepada orang yang hendak ditahan itu tersebut. Silakan. Baiklah, itu kita baru berbicara tentang waran tangkap. Bagaimana pula dengan waran geledah? Apakah perbezaan waran geledah dengan waran tangkap? Ramai orang tak faham ni. Tuan Abdul Rahman. Okey, izinkan saya untuk menerangkan. Actually, waran geledah dan waran tangkap ni dia punya mekanisme adalah sama. Di mana permohonan perlu dibuat kepada mahkamah untuk mahkamah mengeluarkan satu waran yang dinamakan waran geledah. Jadi waran geledah ni actually adalah satu lesen sebenarnya. Waran geledah satu lesen untuk pihak kami, contoh polis dalam menjalankan satu siasatan untuk kita pergi ke satu premis dan bagi kita memasuki satu premis tu dengan mengikut undang-undang disahkan, maka kita perlu mendapatkan waran geledah. Izinkan saya untuk merujuk kepada seksyen 54 di dalam Konon Prosedur Maya telah menetapkan apakah itu waran geledah dan apakah prosedur yang perlu dilalui dan apakah bentuk waran geledah. Jadi dalam konteks kita lah dalam melaksanakan waran geledah, of course macam mana yang telah diterangkan oleh Encik Bernard bahawa apabila pegawai kita membawa waran geledah, maka perlu dimaklumkan kepada tuan punya premis bahawa kita ada satu waran geledah dan kita ingin memeriksa rumah tersebut demi untuk kita mendapatkan sesuatu bukti. Dan waran geledah ini perlu diperjelaskan dan diterangkan bahawa ini adalah kuasa yang diberikan oleh mahkamah untuk pihak polis memeriksa rumah tersebut dan untuk mendapatkan bukti. Ya, Cik Bernard dengan Tuan Rahman, kita ada satu video yang berkaitan tajuk kita minggu ini. Apa dia Tuan Gilang? Video yang kita tanya orang awam di luar sana tentang pandangan mereka mengenai waran. Mari kita saksikan. Setahu saya lah kan, waran tu dia macam satu perintah dari mahkamah untuk buat tangkapan kepada seseorang. Setahu saya lah macam tu. Pada pendapat saya, jika kita didatangi oleh seseorang ke sekumpulan ke yang memberitahu yang dia ada waran untuk geledah ataupun menangkap kita, yang pertama saya rasa kita patut buat hubungi balai polis yang berkenaan yang mengeluarkan waran itu. Baru kita tahu betul tak betul. Kalau permis saya kena geledah, dia kena tunjukkanlah waran yang permis saya tu sepatutnya kena geledah ke macam mana kan. Sebab yelah sekarang ni mana boleh percaya, kita kena ada bukti yang kukuh. Lagipun kita ada undang-undang dekat Malaysia ni. Kalau orang telefon kita yang mengatakan kita ada waran untuk tangkap kita ke orang mahkamah ke, bagi saya kalau diorang telefon macam tu je, saya akan buat tak tahu je. Kalau melalui SMS ke, kalau melalui macam gadget ni apa, saya kurang percayalah. So saya kena selidiklah betul-betul dulu. Lagipun yang lebih baik dia kena bawa waran tu dan tunjukkan kepada saya. Pasal benda ni setahu saya setiap benda tu, contoh saman daripada mahkamah ke apa, dia mesti hantar kat kita by hand dan kita kena sign benda tu. Baru betul. Waran. Apa itu waran? Waran ini merupakan satu perintah yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah kepada mereka yang ingkar dengan arahan mahkamah. Terdapat pelbagai jenis waran. Antaranya ialah waran tangkap jenayah, waran tangkap sivil dan waran geledah. Adakah waran ini boleh diserahkan hanya oleh pihak polis ataupun ada pihak lain yang boleh serahkan waran ini? Kita nak lanjutkan persoalan daripada Akilah di sana tadi tu kepada dalam video tadi. Encik Bernard untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, macam mana pula tentang waran ni? Adakah pihak polis sahaja yang boleh menyerahkan waran ini ataupun ada juga pihak lain yang boleh menyerahkan waran ini? Okey, bagi kes jenayah pasti pihak polis yang akan serahkan waran tangkap. Okey, bagi kes civil pula, bailiff akan laksanakan. Bailiff mahkamah akan pergi ke permis
seseorang itu dan untuk menyatakan bahawa terdapat waran tangkap sivil dan kamu dikendaki hadir ke mahkamah. Biasa untuk kes saman pengutang penghakiman dan saman malu jika dia engkar terhadap apa-apa terma perjanjian persetujuan dan mahkamah telah menetapkan satu tarikh komitel dan dia tidak hadir ke mahkamah untuk komitel, waran tangkap boleh dikeluarkan dari pihak civil melalui peguam plaintiff dan dilaksanakan oleh bailiff mahkamah. Saya nak tanya kepada Tuan Abdul Rahman kan. Di sini bersama saya ada waran tangkap. Jadi waran tangkap ni bagaimana kita nak tahu sama ada waran tangkap ni sah ataupun tidak? Ada kod nombor ke ataupun macam mana tu? Kalau Cik Akilah boleh tengok kat sebelah kiri tu. Tuan silakan tuan. Saya cuba je tuan. Okey, izinkan saya untuk menerangkan di bawah kanun prosedur jenayah jelas. Kalau kita melihat kepada Seksyen 38 sehinggalah minta maaflah kita belajar undang-undang sikit betul. Alright, penting sebab saya tadi bila saya melihat klip yang telah ditunjukkan dan beberapa netizen telah memberikan komen dan saya memuji kerana ada masyarakat kita yang celik undang-undang. Ya, betul. Jadi tadi kita dengar bagaimana beritahu bahawa perlu disahkan, hendaklah perkenalkan diri. Maknanya warga kita celik undang-undang. Ya. Ini satu perkara yang baik dan kita mengalu-alukan masyarakat kita untuk terus mengetahui hak mereka. Dan dalam pada itu saya ingin penjelaskan juga kalau kita merujuk kepada kanun prosedur jenayah ada dinyatakan dengan jelas apakah itu bentuk waran tangkap dan kepada siapa dikeluarkan dan satu aspek penting prosedur yang sangat penting. Ini tanggungjawab PDRM. Polis contohnya kata saya pergi rumah Fikri, saya nak menyerahkan satu waran geledah atau waran tangkap. Saya coba bersatu dengan jelas memperuntukkan bahawa pemberitahuan isi waran. Pegawai polis atau orang lain yang melaksanakan sesuatu waran tangkap hendaklah kewajipan wajib saya memberitahu isi waran itu kepada orang yang ditangkap itu. Maknanya satu kewajipan. Kenapa ditahan, kenapa ditangkap. Yes. Kalau itu satu kewajipan. Jadi perkataan ini hendaklah melaksanakan memberitahu you bahawa saya ada satu tugas, ada satu perintah daripada mahkamah iaitu sama ada untuk melaksanakan waran tangkap ataupun waran geledah. So ini jelas. Maknanya contoh kalau kita apa yang berlaku macam mana maklum netizen tadi ada terdapat telefon you ada waran tangkap, you ada saman tak hadir. Ini adalah jelas saya anggap satu perkara yang perlu disahkan. Sebab peruntukan undang kata mesti diberitahu. Perkataan dia hendaklah share. Jadi misal kata dia datang tapi dia tak tunjukkan waran dia tu, si OKT tu berhak untuk tidak ditahan. Maknanya di situ kalau saya berada tempat Fikri saya akan petikaikan. Saya akan minta saya tidak akan akur dengan arahan ini kerana saya perlukan satu perintah. Sebab undang-undang menghendaki dan sini Fikri kena tahu bahawa Fikri ada hak di sisi undang-undang dan hak ini dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu saya kata dalam konteks siasatan jenayah contohnya tu saya mulakan tadi bahawa PDRM, polis contoh macam kita tak kira lah SPRM kita ada tanggungjawab dan terikat dengan undang-undang. Sekiranya saya melaksanakan tangkapan itu terhadap Fikri tanpa saya bawa satu orang tangkap, makna tangkapan itu terjumlah pada tangkapan yang menyalahi undang-undang. Dan di situ katalah saya tangkap dan saya bawa Fikri ke balai. Sekiranya Fikri akan ditahan dan didapati bahawa tangkapan itu terjumlah pada tangkapan yang tidak sah. Bila Fikri dibagi jamin keluar, makna Fikri ada satu remedi untuk mengambil tindakan. Contoh, di situ mungkin Cik Benik kita boleh masuk untuk melaksanakan satu mungkin saya tindakan untuk menyaman kerana tindakan saya itu adalah tindakan yang tidak mengikut undang-undang. Ya. Cantik. Terperinci ya. Terperinci. Tapi kita tak bagi Mr. Bernard masuk lagi. Sebab ada benda lain nak masuk. Ya. Video rakaman soalan daripada penonton kita. Mari kita saksikan. Saya nak tanya, kalaulah orang tu tak dapat jelaskan kes saman dia, adakah dia akan diberikan waran tangkap atau bagaimana? Silakan Mr. Bernard. Bila seseorang itu dikendaki hadir ke mahkamah pada sesuatu tarikh yang ditetapkan oleh mahkamah dan beliau ingkar hadir ke mahkamah, waran tangkap boleh dikeluarkan. Tapi misal kata dia tidak perasan tentang notis panggilan ke mahkamah tu macam mana? Bila dia dapat tahu pasal waran tangkap, hadir ke mahkamah,
beri penjelasan dan mahkamah akan membatalkan waran tangkap. Tidak bermakna bagi waran tangkap dia kena tangkap. Tak ada. Tak semestinya. Tak semestinya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Seseorang pemandu itu tidak mengetahui atau menyedari dirinya mempunyai saman. Waran tangkap juga telah dikeluarkan untuknya. Kemudian individu tersebut telah ditahan di sekatan jalan raya. Apakah yang perlu dilakukan? Tuan Abdul Rahman, mungkin boleh jawab? Okey, saman atau waran tangkap dia adalah satu proses untuk memaksa kehadiran. Dan saman ni perlu diserahkan kepada penama berkenaan. Dan of course ada juga pengecualian, bukan pengecualian, saya anggap kepada satu di mana sekiranya tak dapat dilaksanakan, mungkin kalau pergi ke rumah boleh ditampar di rumah dengan anggapan bahawa ini adalah rumah penama tersebut. malu. Dan sekiranya saman itu tidak dipatuhi, dan proses keduanya adalah untuk macam pihak polis untuk kembali kepada mahkamah dan mohon kepada mahkamah bahawa kita perlukan waran tangkap. Maknanya ini adalah satu proses yang lebih ekstrim. Dan fasa yang seterusnya. Sekiranya saya berada di tempat individu tersebut, of course kalau waran tangkap itu diserahkan kepada saya menasihatkan supaya penama berkenaan mematuhi dan arahan pihak polis, dan pada masa itu dia kena ingat bahawa dia masih ada hak, dan dia berhak untuk mengetahui apakah sebenarnya kesalahan tersebut. Dan actually sebenarnya orang tangkap ni bila ditangkap perlu dibawa ke mahkamah, dan dia perlu menjelaskan kepada mahkamah mengapa dia tidak hadir. Dan of course pada masa itu saya percaya bahawa satu so-called pertuduhan telah disediakan kepada dia dan dia perlu menjawab. Dan terpulang daripada mahkamah sama ada mungkin berbuah hati dengan penjelasan dia, dan mungkin dia dibebaskan dengan jaminan. Baik. Okey, kita ada soalan ketiga untuk Mr. Bernard daripada Eddie Moore. Jika saya mendapat panggilan telefon yang mengatakan ada saman atau tunggakan bayaran dan waran telah dikeluarkan ke atas diri saya dimaklumkan perlu menjelaskan tunggakan bagi membatalkan waran tersebut. Apa yang perlu saya lakukan? Pertama sekali, sesuatu waran itu tidak boleh digantikan dengan panggilan telefon atau denda. Waran tangkap dikeluarkan oleh mahkamah, dan waran tangkap hanya boleh dibatalkan oleh mahkamah. Skamer lah tadi. Itu pasti skamer. Ya, jadi pastikan jika menerima sebarang pesanan telefon, tanya daripada mana waran ini dikeluarkan, mahkamah mana yang telah keluarkan waran ini, dan kalau rasa sanksi, pergi ke balai atau pergi ke mahkamah yang berkenaan dan bertanyakan, beri nombor IC dan tanya sama ada adakah waran tangkap telah dikeluarkan kepada saya, ataupun ada apa-apa daripada saman jabatan ke, JPJ ke, pihak polis ke, tolong huraikan. Dan mahkamah atau pihak polis boleh membantu, kerana saya rasa pihak polis ada data, masuk nombor IC akan tahu semua. Dalam kes apa ke yang biasanya waran ini tidak ditunjukkan, Mr. Bernard? Contoh kes-kes yang tak perlukan waran tak perlukan untuk penangkapan ataupun serbuan. Kita tengok situasi. Bergantung. Ya, bergantung kepada situasi. Kalau sesuatu yang terancang, penggeledahan terancang, ya kita perlukan waran secara khusus. Tetapi jika waktu malam ke, waktu kita rasa kalau kita nak kecemasan mendapatkan waran tu akan menyebabkan bukti itu terlepas, dan masih boleh orang atau barang yang kita ambil sebagai bukti itu boleh dipakai di mahkamah. Ya, itu dia. Izinkan saya nak menambah sikit. Silakan. On top of that lah, saya perlu menjelaskan kepada masyarakat bahawa tadi saya beritahu bahawa pihak kita dalam menjalankan siasatan kita mengikut prosedur. Betul. Jadi kalau kita merujuk kepada Seksyen 23, jelas bila polis atau penghulu boleh menangkap tanpa waran. Bagi menjawab soalan Akila tadi, bila masa di mana kita ataupun macam pihak penghulu boleh menangkap tanpa waran. Tak perlu waran, tak perlu pergi ke mahkamah minta, tak perlu. So di bawah Seksyen 23 dengan jelas boleh dalam keadaan di mana seseorang itu terlibat dengan melakukan sebarang kesalahan di mana-mana jua dalam Malaysia, dan kesalahan itu kesalahan yang boleh ditangkap. Apakah hanya makna didefinisikan sebagai kesalahan boleh ditangkap? Mencuri. Kita kembali kepada rujuk kepada jadual 1. Jadual 1 ada memperincikan apakah kesalahan yang boleh ditangkap tanpa waran. Dan penting juga saya tekankan, kita dalam menyiasat sesuatu kesalahan jenayah
kita perlukan bukti dan ada asas. Ya, betul. Itu kadang-kadang saya perlu jelaskan kepada masyarakat bahawa pihak polis dalam menjalankan siasatan kita ada asas. So, apakah asas-asas tersebut? Okey, saya namakan sini ada 3 elemen yang disebut di mana kesalahan itu telah dilakukan atau terdapat suatu aduan yang munasabah yang telah dibuat. Ataupun ada maklumat yang boleh dipercayai telah diterima atau wujudnya syak munasabah di mana orang itu telah terlibat. Maknanya di situ ada asas-asas. Maknanya ada satu laporan polis telah dibuat, maka kita akan siasat ataupun kita dapat satu maklumat kredibel bahawa kesalahan telah dibuat. Mana di situ laporan polis dibuat dan polis akan menjalankan siasatan. Dan kita kemudian dalam kita melaksanakan prosedur seterusnya sama ada kita nak tangkap atau tidak ataupun sedang kita perlukan satu waran atau tidak, kita akan tengok sama ada kesalahan itu memerlukan waran atau tidak. Ini kita akan rujuk kepada jadual satu. Bergantung juga. Baik, jadi jelas kita hari ini informasi yang diberikan oleh Tuan Abdul Rahman dan Mr. Bernard. Terima kasih sangat-sangat dan dengan harapan masyarakat di rumah faham tentang penggunaan waran ini dan hak mereka. Apabila mereka berhadapan dengan situasi di mana waran itu diberikan kepada mereka. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada hari ini, Fikri. Masa sangat mencemburui kita. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih kepada panel kita. Saya Fikri Ibrahim mengundurkan diri. Dan saya Najwa Akilah. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.